Okey, bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah, salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang saya hormati, terutamanya Encik Muhammad Dinul bin Haris, pensyarah bagi subjek komunikasi dan pengucapan awam. Grup 3. Bagi memenuhi kehendak tugasan bagi KMS 6013 ini, kami memilih untuk melaksanakan forum yang bertajuk Keruntuhan Akhlak dalam Kalangan Remaja. Saya, Nurul Nadirah binti Muhammad, bersama-sama dengan 3 orang ahli panel yang datang dari jauh pada hari ini bagi mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan forum kita pada hari ini. Okey, hadirin sekalian, keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dilihat semakin membimbangkan dan juga perlu kepada perhatian penuh dan penyelesaian dengan segera. Ingin saya petik satu pepatah yang mungkin kedengaran agak klise, iaitu pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Maka sesuailah pepatah ini dengan tajuk forum kita pada hari ini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, adalah baiknya jika saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita yang tidak asing lagi dengan hujah mereka yang sangat bijak dan juga kata-kata yang penuh dengan hikmah. Ahli panel kita yang pertama daripada kelulusan PhD dari Universiti Malaya dalam bidang syariah dan undang-undang, Dr. Wan Muhammad Izzat bin Samad. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat. Ahlan wa sahlan. Okey, baiklah. Ahli panel kita yang kedua datangnya pula dari jauh. Beliau merupakan seorang profesor di Universiti Mu'tah Jordan, iaitu Prof. Muhammad Khairul Ikhwan bin Muhammad Yunus. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Okay. Akhir sekali, ahli panel kita yang terakhir ialah Dr. Muhammad Firdaus bin Muhammad Yusof, iaitu seorang pensyarah di Universiti Malaya. Selamat datang, Doktor. Selamat datang, terima kasih. Okey, tanpa melengahkan lagi masa dan juga mungkin penonton di luar sana juga hendak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan keruntuhan akhlak. Jadi saya mohon ahli panel kita yang pertama iaitu Dr. Wan Muhammad Izzat menjelaskan serba sedikit apa yang dimaksudkan dengan keruntuhan akhlak remaja. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih diucapkan kepada moderator saudari Nurul Nadirah di atas jemputan ke atas kami dan barisan panel, dan juga yang dihormati dikasihi juga kepada rakan-rakan sahabat panel saya yang disayangi, iaitu Prof Firdaus dan juga Prof Ikhwan. Baik, jadi insya-Allah tanpa buang masa, pertamanya saya ingin mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat berkumpul kita pada malam ini. Baik, jadi tanpa kita buang masa, izinkan saya untuk membuat sedikitlah perkongsian berkenaan dengan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Okey, baik. Jadi seperti mana yang sedia maklum, okey, setiap kita ni orang yang beriman itu dituntut untuk kita mencontohi sifat-sifat yang terpuji, iaitu kerana agama Islam ini amat menitik beratkan keindahan akhlak. Jadi disebabkan itulah antara sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat manusia ini adalah untuk menyempurnakan keindahan akhlak. Hal ini disebut berdasarkan sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Yang bermaksud sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi Al-Quran, mana Allah telah mengakui bahawa Rasulullah ni adalah merupakan contoh teladan yang terbaik untuk diikuti, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Okey, baik. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu tahulah apa yang yang dimaksudkan dengan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Okay, baik.
Jadi kita kena tahu dulu lah apa maksud akhlak tu dulu. Okey. Akhlak dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab iaitu al-khuluq yang bererti perilaku, perangai ataupun tabiat. Baik. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Al-Ulumuddin memberi makna akhlak dari sudut istilah ialah akhlak iaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Okey, kat sini maksudnya apa? Maksudnya akhlak ni dia merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia itu yang telah sebati dalam dirinya itu, iaitu pada kemudian akan terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa perlu berfikir. Okay. Maksudnya kat sini akhlak ni dia sangat penting lah dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia, di mana perlu ada akhlak tu dahulu baru timbulnya tingkah laku. Okay, baik. Jadi sebagaimana kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu, sesungguhnya semua sifat yang ada dalam hati akan lahir pengaruhnya, iaitu tandanya pada anggota manusia. Sehingga tidak ada suatu perbuatan pun, melainkan semuanya mengikut apa yang ada dalam hati manusia. Okey, baik. Jadi tingkah laku atau perbuatan manusia ini, dia mempunyai hubung kait yang erat dengan sifat dan pembawaan dalam hatinya itu. Itu tindakan dia. Jadi saya bagi contoh mudahlah. Umpama pokok dengan akar dia. Jadi tingkah laku ini ataupun perbuatan seseorang itu akan baik apabila akhlaknya itu baik. Jadi seperti mana pokok. Pokok ni kalau kita tak jaga dia punya akar dia, kita tak siram dia elok-elok, jadi akan buruklah pokok tu, tak cantik. Jadi kalau baik akarnya itu maka baiklah pokoknya. Apabila rosak akar maka akan rosaklah pokok dan cabang-cabangnya. Okey, baik. Jadi kita dah faham kat situ. Maksud keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dengan erti kata lain keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Okey, baik. Remaja ini dia dikatakan yang saat yang rapuh lah. Di mana pada peringkat ini mereka terdedah kepada pelbagai pengaruh serta tekanan luar yang kebanyakannya boleh menjerumuskan kepada perkara negatif. Jadi bila mereka ini terpedaya dengan pengaruh negatif, akhlak remaja itu sendiri boleh mudahnya rosak sehingga menimbulkan pelbagai masalah seperti salah laku ataupun vandalism, kan. Okey, baik. Jadi saya sertakan antara contoh statistik yang berlaku pada bulan Februari yang lepas 2021 di mana dunia dikejutkan dengan isu berkenaan dengan Sugarbook. Di mana melalui aplikasi Sugarbook itu sendiri mereka mendedahkan bahawa kenaikan pendaftaran keahlian sebanyak 40% dalam kalangan mahasiswa sendiri. Jadi ini agak membahayakanlah, agak mengejutkanlah untuk kita ini. Mereka ini sebab apa mereka berlanggan ni? Sebab mereka menggunakan Sugarbook ini. Sebab mereka untuk menanggung kos pembayaran pengajian, rumah, sewa dan sara hidup mereka. Dan Sugarbook ini juga mendedahkan bahawa kebanyakan pelanggan mereka ini adalah rata-rata umurnya 23 tahun. Kan? Na'udzubillah min zalik. Okey, jadi ini agak membimbangkanlah buat kita semua. Jadi seterusnya berkenaan dengan isu yang boleh saya utarakan adalah kes yang berlaku berkenaan dengan jenayah seksual remaja bawah umur. Okey, di mana Ketua Polis Melaka Datuk Abdul Majid Muhammad Ali, beliau berkata rekod dalam tempoh 3 bulan yang pertama bagi 2021 iaitu bulan Januari, Februari, Mac, 5 kes dicatatkan yang membabitkan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Okey. Dan menurut Datuk Abdul Majid ini, dia kata umur mereka yang terlibat itu ialah antara 15 dan 16 tahun. Dan ada yang berlaku tanpa paksaan. Okey. Di mana trend baharu mereka ini menjadikan apartmen atau hotel sebagai lokasi untuk melakukan kegiatan tidak bermoral ini. Okey. Baik, seterusnya
statistik yang boleh saya tunjuk iaitu pada bulan Oktober yang lepas, okey, 2021. Jadi ini agak baharulah, okey, di mana 3 pelajar antara 18, ada 3 pelajar yang ditahan terlibat dengan parti liar di Melaka. Okey, menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri iaitu Superintendent Zulkifli Rashid berkata kesemua 14 lelaki, kemudian selebihnya adalah pelajar perempuan serta 3 wanita yang berusia lingkungan 15 hingga 24 tahun. Mereka ini ditahan dalam serbuan kira-kira 1:25 pagi. Kan? Jadi 3 pelajar terbabit dan 13 individu yang lain tu didapati positif dadah. Dan waktu mereka kena tangkap tu mereka dalam keadaan khayal. Jadi inilah dia antara kes-kes yang berlaku dalam bulan-bulan yang lepas ini. Kita tak cerita lagi yang terjadi pada tahun-tahun lepas, kan? Lagi banyak. Okay, baik, jadi saya sudahi dengan sedikit pantun, iaitu petani menanam padi, anak yatim diam di panti. Akhlak baik kan abadi, jadi bekal di akhirat nanti. Baik, sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah kepada moderator. Terima kasih kepada Dr. Izzat yang penerangan yang menurut saya sangat jelas dan sangat padat. Sebentar tadi doktor ada juga menyatakan dan menyelitkan berkenaan dengan isu-isu yang menurut saya sangat kritikal seperti sugar book yang banyak dilanggar oleh golongan-golongan remaja dan juga kegiatan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh golongan remaja di bawah umur lingkungan 15 hingga ke 16 tahun. Jadi saya ingin ajukan pula soalan kepada Prof. Ikhwan yang dari tadi sudah bersedia nampaknya. Soalan saya, apakah faktor ataupun punca-punca berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita pada hari ini? Jadi bolehkah Prof jelaskan secara terperinci berkenaan dengan faktor-faktor ini? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih kepada saudari moderator kita iaitu saudari Nadira. Yang berhormat Dr. Azad sebagai panel yang kedua dan Prof. Firdaus sebagai panel yang ketiga. Baik, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Ijat tadi, bahawa para remaja, terutamanya mahasiswa, seringkali terjerumus ke dalam lembah yang orang kata lembah yang keburukan lah, orang kata kan. Baik, seterusnya punca sebab apa keruntuhan akhlak ni berlaku pada remaja, iaitu yang pertama, saya sebenarnya punca ini banyak sebenarnya, tapi saya akan skopkan menjadi 3, iaitu media sosial yang pertama. Terdapat banyak kebaikan dan keburukan apabila menggunakan media sosial ini, tetapi dia bergantunglah kepada kita sebagai remaja pun untuk menggunakan media sosial itu dengan sebaik mungkin. Di antara orang kata laman sesawang ataupun laman web yang sering kali diakses oleh para remaja ini adalah pornografi, yang mana laman web ini zaman sekarang ni dia lebih mudah, lebih senang untuk diakses berbanding zaman dahulu. Perkara negatif ini sepertinya dapat mempengaruhi minda remaja tersebut dan seterusnya akan mengundang kepada hal yang lebih buruk seperti penzinaan dan sebagainya. Baik, yang kedua antara yang lain adalah fashion, yang mana fashion ini dia lebih gemar kepada pihak perempuan, di mana kata Munirah Azman, golongan perempuan lebih terdedah dengan fashion dan mereka lebih terikut dengan fashion terbaru dan menjolok mata. Media sosial ini kalau yang menyebabkan perubahan akhlak ini dapat dilihat dengan 3 aspek, iaitu cara pemakaiannya, cara pergaulannya dan juga cara berhibur ataupun cara berkomunikasi. Baik,
Poin yang kedua adalah daripada puncanya ibu bapa sendiri. Yang mana ibu bapa itu mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mereka terlupa akan anak-anak mereka. Baik. Dah dapat satu kajian daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Dia kata lebih dari separuh bapa dan ibu di Malaysia hanya meluangkan masa di bawah 4 jam sehari bersama anak mereka. Kalau kita tengok statement ini, masa yang diberikan itu 4 jam itu tak cukup untuk meluangkan masa bersama anak-anak dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kemudian perkara yang paling penting untuk mendidik anak-anak ini supaya tidak terjerumus kepada akhlak yang buruk adalah pendidikan agama ataupun pendidikan asas agama itu sendiri. Yang mana mereka ini perlulah menerapkan agama ini sejak dari kecil lagi. Kemudian apabila asas agama ini ada dalam diri mereka, jadi remaja ini tidak mudah untuk terjerumus ke dalam keburukan. Dan ibu bapa juga memainkan peranan kepada anak-anak untuk menjadi role model kepada anak-anak dengan melakukan perkara kebaikan dan tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk lah, kata-kata yang kesat ketika bercakap. Kalau ibu bapa menggunakan perkataan yang tidak senonoh lah orang kata, jadi anak-anak itu akan melihat perbuatan ibu bapa itu dan akan terikut-ikut dengan ibu bapa itu. Poin yang ketiga adalah remaja ini dia perasaan ingin tahu dan ingin mencuba itu mencanak. Macam kita lah remaja kan akan mencuba perkara yang baru setiap kali munculnya perkara yang baru. Tapi apabila remaja ini dia ingin mencuba perkara yang baru tapi penuh dengan berfaedah, itu tak apa. Tapi dia perlukan orang kata guideline ataupun panduan lah orang kata untuk dia tidak terjerumus ke arah keburukan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh meruntuhkan akhlak remaja itu tersebut. Okey, baik, secara kesimpulannya di sini punca ni dia banyak berlaku dan ibu bapa ini sangatlah memainkan peranan dalam mendidik anak-anak untuk melahirkan akhlak yang mulia, yang seperti Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak ini. Dan ibu bapa juga perlulah menjadi role model kepada anak-anak dan menunjukkan perbuatan yang sangat baik kepada anak. Seperti mana peribahasa ini, bagaimana acuan begitulah buihnya. Dan juga pantun yang saya berikan iaitu 4 kepul 1 cupak, 4 cupak 1 gantung. Tidak betul ibu bapa anak pinak lintah pukang. Maksudnya di sini ibu bapa itu perlulah menunjukkan akhlak yang mulia, barulah anak-anak akan ikut apa yang ibu bapa itu buat. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof atas penjelasan yang cukup menarik. Okey, seperti yang Prof terangkan sebentar tadi, antara faktor-faktor keruntuhan akhlak daripada kalangan remaja adalah melalui platform media sosial seperti laman-laman web pornografi, fashion yang tidak patuh syariah dan juga pendidikan agama serta didikan daripada ibu bapa itu sendiri. Jadi, kita perdengarkan pula pendapat daripada Dr. Firdaus berkenaan dengan cara mengatasi isu keruntuhan akhlak ini. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudari moderator yang saya muliakan dan yang saya hormati kepada barisan panel. Sebagaimana yang kita ketahui, akhlak dan ataupun disebut sebagai adab ataupun moral ini adalah penting bagi kita semua. Ianya tidak kira agama, bangsa ataupun kaum. Terutamanya bagi kita yang beragama Islam dan juga berbangsa Melayu, akhlak dan adab ini adalah benda ataupun perkara yang sangat dititik beratkan. Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan salah satu contoh ikutan yang boleh kita teladani akan akhlak dan budi pekerti yang ada pada baginda. Hal ini dibuktikan daripada hadis yang dibacakan oleh panel kita yang pertama tadi. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq.
Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka oleh itu, kita sebagai umat Muhammad yang cinta dan kasih kepada baginda, sudah menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita untuk meneladani akhlak yang mulia daripada Nabi SAW. Baik, terdapat banyaklah kalau kita nak cerita berkenaan dengan kaedah ataupun cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak ini. Tapi yang saya berikan hanya 3 sahajalah yang utama. Yang pertama adalah kita kembali berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, juga disebut oleh panel kita yang pertama tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatul hasanah. Demi sesungguhnya adalah pada kamu, pada diri Nabi SAW itu adalah contoh ikutan yang baik. Maka Al-Quran dan As-Sunnah merupakan kitab panduan bagi kita umat Islam. Justru itu adalah baiknya untuk kita semua ini kembali berpegang dengan apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Terdapat banyak kisah-kisah yang dinyatakan di dalam Al-Quran maupun Sunnah berkaitan dengan akhlak dan adab untuk kita jadikan panduan. Sebagaimana disebut di dalam surah Luqman ayat yang ke-14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyusunya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu akan kembali. Maka daripada ayat ini dapat kita faham bahawa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan tanggungjawab yang wajib dipatuhi oleh kita semua. Dan ayat ini juga ulama qiyaskan untuk kita menghormati orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Baik, yang kedua adalah didikan ibu bapa. Didikan kedua ibu dan ayah ataupun kedua ibu dan bapa adalah antara kaedah yang berkesan dalam mengatasi masalah akhlak ini. Hal ini kerana kedua ibu dan ayah adalah merupakan role model, contoh tauladan kepada anak-anaknya, di mana sebelum anak-anak ini keluar bergaul dengan kawan, dengan masyarakat, kedua ibu dan bapa adalah merupakan individu yang dilihat akan budi pekertinya. Maka ini bertepatan dengan peribahasa yang sangat masyhur, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang mana peribahasa ini bermaksud pendidikan yang terbaik, pendidikan yang berkesan adalah bermula daripada awal, iaitu ketika anak itu di usia yang kecil. Maka justru itu ibu bapa perlulah berakhlak dengan akhlak yang terbaik dengan menghindarkan tutur kata yang tidak baik seperti mencarut, memaki hamun dan sebagainya. Kerana anak-anak, seperti saya katakan tadi, anak-anak akan melihat tingkah laku kedua orang tuanya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa abawahu yuwahidainihi yunassiranihi aw yumajjisani." Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka kedua orang tuanya itu yang akan mencorakkannya, sama ada menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan yang ketiga adalah pemilihan rakan. Pergaulan serta pemilihan rakan yang baik juga adalah penting bagi membentuk akhlak yang terpuji. Misalnya para remaja mestilah memilih rakan-rakan yang baik budi pekertinya supaya mereka tidak terjebak dalam masalah-masalah sosial, masalah-masalah keruntuhan akhlak seperti berzina, penyalahgunaan dadah, alkohol, buli dan sebagainya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kematian Zul Farhan yang merupakan pelajar UPNM yang meninggal dunia akibat dibuli oleh rakan-rakannya. Maka ini kita lihat, jenayah buli ini merupakan perkara yang bahaya dan ia boleh menyebabkan runtuhnya akhlak. Maka oleh kerana itu, pemilihan rakan itu sangat penting supaya tidak mudah untuk terjebak dengan masalah-masalah keruntuhan akhlak ataupun masalah-masalah sosial. Justru itu pesanan saya kepada para remaja, berhati-hati dan pilihlah rakan yang baik budi pekertinya supaya anda tidak menyesal di kemudian hari. Kerana anda ataupun remaja ini adalah merupakan aset dalam bagi negara kita, kerana anda akan memimpin negara ini pada masa akan datang. Jadi itu di antara sedikit sebanyak
perkongsian cara dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas pandangan dan juga pesanan yang berhikmah sebentar tadi. Okey, sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa para remaja merupakan aset yang paling penting bagi sebuah negara. Pembentukan akhlak seseorang remaja pada asasnya ialah bergantung kepada bagaimana ia dibentuk, dan pembentukan akhlak remaja itu adalah lebih berkesan sekiranya mengikut kepada panduan yang Islam telah gariskan, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Izzat, Prof. Ikhwan dan juga Dr. Firdaus yang sudi hadir pada hari ini. Moga sedikit sebanyak dapat membuka minda penonton di luar sana, sekaligus dapat memperbaiki dan juga mencari penyelesaian kepada keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, eloklah jika kita merenung sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum saya mengakhiri forum kita pada hari ini, saya mewakili ahli-ahli forum memohon maaf sekiranya tersalah bicara dan terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Maha Pencipta dan yang kurang elok itu daripada kekilafan dan kelemahan kami sendiri. Sekian, saya akhiri forum ini dengan ucapan Assalamualaikum dan terima kasih.